seperti mana yang telah kita lalui dalam sembang yang lepas, sembang sesi yang ketiga berkaitan dengan inovasi. Malam ni kita akan bersantai pula bersembang pasal penulisan atau pelaporan inovatif itu sendiri. Okey, jadi kalau kita tengok tajuknya pun dia ada satu question mark di situ. Pelaporan dan penulisan inovasi yang baik dan lengkap. Jadi untuk sembang-sembang kita pada malam ni actually tidak ada satu dikatakan satu penulisan yang betul-betul yang lengkap ataupun yang baik. Semuanya berdasarkan kepada perspektif dan pengamatan masing-masing. Dan pada malam ini saya bawakan dan share apa yang saya bawa daripada perspektif saya sebagai orang yang melalui pertandingan-pertandingan inovasi ini ataupun daripada pelbagai inovasi yang telah dihasilkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan feel free untuk just tanya any questions, just terus tanya dengan saya, tidak perlu tunggu di penghujung. Jadi itu akan membuatkan lebih menarik interaktif bila kita bercakap tentang sembang santai pada malam ini. Okey, sebelum itu izinkan saya untuk share skrin. Pada minggu yang lepas kita ada bercakap tentang inovasi itu sendiri. Apa dia inovasi, kenapa inovasi itu perlu dibuat dan so on so forth. Jadi ada satu daripada sesi itu bertanya tentang MyIPO. Jadi ini saya sudah jumpa. Ini adalah contoh MyIPO yang telah didaftarkan. Ya. Jadi once cikgu-cikgu ada satu teknik, satu kaedah, satu alat, benda tu yang berbentuk maujud, cikgu boleh daftarkan dia di Perbadanan Harta Intelektual ataupun singkatannya MyIPO. Jadi seperti mana kita bincangkan dalam sesi yang lepas, kalau daftar lebih kurang RM200 dan tuan-tuan pun akan dapat inilah. So di sini akan tertera application number tu. Jadi ini yang tuan-tuan akan pakai nanti dan tuan-tuan puan-puan boleh claim bahawa ini adalah hak milik cipta terpelihara ataupun yang berkaitan dengan originality lah. Ya, seperti mana yang terkandung dalam syarat-syarat inovasi, jika mau ikut pertandingan ada originality dia, ada dia punya keasliannya. Jadi begitulah lebih kurang ya. Okey. Jadi pada malam ini kita terus saja kepada penulisan itu. Okey, so sekali lagi feel free untuk bertanyakan pada saya bila-bila masa. Jangan tunggu di penghujung. Okey, jadi untuk permulaan ini saya sharekan satu template untuk tuan-tuan dan puan-puan fahami jika kita ikut sesi inovasi itu dengan tujuan sebenarnya untuk pertandingan lah, lebih kepada pertandingan. Ini adalah template yang saya pakai lah, saya ambil daripada satu template yang saya pernah ikuti dan tidak jauh banyak berbeza dengan template-template ataupun syarat-syarat kriteria-kriteria inovasi yang pernah saya ikut. Dan kita lihatlah di sini apa yang ada di intipati dia ataupun dia punya data-data yang diperlukan. Okey, di sini dia minta supaya penginovasi itu menyatakan tentang nama dia. Okey, nanti ini kita akan tunjukkan semua dalam bentuk penulisan yang lengkap lah. Ini cuma template dia saja. Okey, jadi ada email penginovasi atau kumpulan penginovasi itu sendiri. Ya, jadi ini berbeza-beza. Ada yang mau, ada yang tidak mau. Jadi bergantung kepada permintaan penganjur. Jadi ini tidak semestinya perlu ada. Tapi yang ini saya kata adalah yang diminta. Okey, kemudian kita akan masuk kepada kategori pertandingan. Harus diingatlah kategori pertandingan ini berbeza-beza. Ada yang individu, ada yang kumpulan, ada yang sekolah rendah, ada yang prasekolah, ada yang sekolah menengah, ya. Dan bagi saya ikut kebanyakannya lepasan sekolah menengah, iaitu bagi kategori mereka yang lepasan SPM. Selalunya tingkatan 6 dikategorikan sebagai lepasan SPM ataupun matrikulasi ataupun college matrikulasi. Okey. Kemudian kita ada tajuk inovasi.
Okey, baik. Ada orang tanya saya siang tadi berkaitan dengan tajuk inovasi. Okey, sedikit maklumat tentang tajuk inovasi. Tajuk inovasi ni tidak perlu panjang seperti mana kata saya pada minggu lepas. Tajuk inovasi ni sesimpel yang mungkin. It can be a word, satu perkataan. Ya, kalau yang pernah saya buat, call it, satu perkataan. Yang saya pernah buat lagi sesiku kulat, dua perkataan. Ya, dia tidak panjang. Ya, kalau panjang tu nanti maka dia menjadi satu penulisan yang lain, iaitu penulisan kajian tindakan. So saya akan bawa perhatian tuan-tuan dan puan-puan nanti apa dia penulisan tajuk untuk inovasi dan apa dia penulisan tajuk untuk kajian tindakan. So ada dua. So siapa-siapa yang malam ni mendengar dan ikut pertandingan-pertandingan inovasi, tajuk inovasi is a very simple one. Ya, just one or two words cukup. Ya, tidak perlu terlalu panjang. Okey. Kemudian kita pergi ke part yang ketiga. Part yang ketiga adalah sinopsis. Ya. Jadi ada orang tanya saya buat abstrak kah? Jadi apa beza sinopsis dengan abstrak? Actually lebih kurang saja. Cuma bila kita guna perkataan abstrak, abstrak selalu terpakai di dalam kajian tindakan, bukan di dalam inovasi. Ya, tetapi intipatinya sama juga. Cuma perkataan yang sesuai atau istilah yang kita pakai dalam inovasi ialah sinopsis. Okey, jadi apa yang ada di dalam sinopsis itu? Bagaimana kegunaan inovasi itu, jenis inovasi itu sama ada dia proses ataupun dia produk, atau yang saya sebutkan pada minggu lepas, teknik, kaedah ataupun merupakan gabungan kedua-dua. Okey, kemudian yang membezakan dengan proses atau produk itu ataupun yang gabungan sedia ada, begitu juga dengan kelebihan-kelebihan inovasi. So ini bergantung kepada apa yang diminta. Kadang-kadang dia minta yang ini, kadang-kadang kita boleh bebas menceritakan. Macam dalam contoh-contoh yang saya akan tunjukkan nanti, saya akan lebih terarah kepada apa inovasi saya, bagaimana digunakan, siapa pengguna inovasi saya dan bagaimana proses sebelum dan selepas, bagaimana proses penggunaan inovasi itu dilakukan dan apa impak inovasi itu kepada kumpulan sasaran saya. Itu antara ciri-ciri yang perlu boleh dimasukkan. Ya, tetapi sekali lagi tidak satu kemestian. Cumanya dia menjadi satu benda yang kalau kita pergi mana-mana inovasi itu sebenarnya lebih kurang menceritakan di sini lebih, di sana kurang ataupun mungkin lebih kurang sama saja. Okey? Baik. Seterusnya elemen yang keempat ialah elemen objektif. Okey, jadi saya kena bagi kredit dengan kumpulan inovatif Melaka. Saya ada dengar beberapa siri, saya ikut beberapa cerita dan objektif-objektif inovatif ini yang saya dapat dan saya boleh rumuskan actually kalau dalam siri-siri yang saya ikut objektif ni kadang-kadang terbagi kepada dua. Objektif umum dan objektif khusus. Kebanyakan yang saya ikut, dia minta objektif umum dan objektif khusus. Boleh dibuat, tidak menjadi masalah. Tetapi bila saya ikut Melaka punya tu, saya dengar macam bila kita nak menulis sesuatu, kita tidak perlu pecahkan di antara umum dengan khusus itu. Tidak perlu pun sebenarnya. Sebab yang pentingnya ialah apa itu inovasi dan bagaimana inovasi itu dapat mencapai matlamat dia. Itu saja yang penting. Jadi kalau dia pergi kepada satu jenis objektif pun memadai. Tidak perlu sampai 2 atau 3 objektif. Tapi kalau dibuat tidak bersalahanlah. Jadi ini yang perlu kita rungkaikan, kita perjelaskan supaya jangan ikut dan kita anggap bahawa benda yang bertentangan itu salah. Tidak. Sebab sekali lagi saya katakan bahawa bila kita menulis pelaporan objektif inovasi ini ada pelbagai bentuk, ada pelbagai dimensi, pelbagai perspektif. Jadi kita boleh pakai mana-mana ya, tidak ada betul dan tidak ada yang salah. Okey, baik. Seterusnya elemen yang kelima di sini adalah kumpulan sasaran. Kumpulan sasaran itu ialah siapa? Siapa kita punya pengguna inovasi itu? Adakah kita selalunya bercakap tentang student kita lah kan? Dan pada minggu yang selepas saya cakap satu inovasi tidak menghalalkan tidak menghalalkan bahawa dia boleh diguna di mana-mana sasaran atau siapa-siapa sasaran pun sama, tidak. Jadi ada kemungkinannya inovasi yang saya buat, saya cipta adalah bagi mereka yang mempunyai masalah-masalah tertentu. Contohnya sesiku kulat,
Saya cipta untuk mereka yang mempunyai masalah fokus di bahagian mentafsir makna nombor. Jadi pelajar-pelajar ini saya panggil pelajar-pelajar yang merangkumi pelajar-pelajar diskalkulia atau sindrom diskalkulia. Tapi bila saya mengajar budak sains, sesikukulat is no longer relevant. Jadi kita jangan cakap, oh ini boleh pakai untuk kesemuanya. Tidak. Jadi kita bergantung kepada who are the target person kita. Jadi kalau target person kita ada mungkin ciri-ciri yang sama seperti mana yang diinovatifkan, itu mungkin boleh dipakai. Tetapi tidak boleh dipukul rata untuk semua sasaran. Okey? Baik. Elemen yang keenam di situ adalah merangkumi latar belakang. Latar belakang ini kita kena ceritakan kedudukan sebelum inovasi itu. Bagaimana kedudukan sebelum inovasi cikgu mengajar? Jadi di sinilah perkaitannya dan signifikannya bila kita mengajar dan kita ada reflektif PDPC kita. Oh, kita cakap budak ni masih tak faham, masih tak mencapai ini. So you give it a thought, you give it a think, dan kamu akan keluarkan bagaimana kamu menyelesaikan benda itu. So itu datang untuk kedudukan sebelum dan selepas inovasi. Okey? Baik, seterusnya yang ketujuh, elemen-elemen yang boleh kita masukkan di dalam penulisan inovatif adalah berkaitan dengan masalah-masalah yang dihadapi. What is the problem? Apa yang kita jumpa di dalam permasalahan bila kita mengajar? So itu saya kata, bila buat inovatif ini, it should come first with an issue. Ya, apa masalah dia bila kita buat inovasi ini? Tidak boleh pop up begitu ataupun semata-mata untuk menyertai satu pertandingan kita buat satu inovasi untuk just for the sake of the pertandingan. Kalau kita buat begitu maksudnya kita akan stuck lah. Tengah-tengah tu kita macam mau ke mana sudah kita mau pergi. Jadi itu jadi ada masalah. Tapi bila kita selesaikan dengan isu, oh ini kita punya innovation, ini kita punya intervensi kepada isu itu, maka kita akan dapat menyelesaikan masalah-masalah itu secara genuine, secara asli lah. Ya, itu yang boleh kita katakan. Okey, seterusnya berkaitan dengan perkara-perkara 8 ataupun huraian inovasi, ya, bukan inovasi lah. Bahan-bahan yang dipakai, ya, apa bahan-bahan yang dipakai jika tuan-tuan menggunakan bahan-bahan maujud. Ya, contohnya saya ada bercakap dengan Cikgu Mashita pada tengah hari ini berkaitan dengan bahan yang digunakan oleh beliau, ya, simple tetapi masih boleh mencapai objektif target itu. Okey, bagaimana inovasi itu dilaksanakan, digunakan. So this is about the pelaksanaan dia. Cikgu boleh menyusun dia secara peringkat demi peringkat, secara bergambar, secara flowchart, semua ini boleh dilakukan. Dan ada yang mencadangkan pada minggu lepas supaya bila kita ada satu inovasi, kita mungkin boleh buat satu manual penggunaan inovasi itu. So bila kita tidak ada macam satu manual prosedur kerja, kita letak saja dan bila cikgu ada mana-mana cikgu bila dia tengok, dia baca manual kit kita, dia boleh gunakan dan apply semua langkah-langkah penggunaan inovasi tanpa menghadapi kesulitan. Okey. Kemudian begitu juga dengan kos. Saya ada ceritakan tentang kos pada minggu yang lepas. Ya, kos bagi menghasilkan satu inovasi. The least cost, paling sedikit, paling minimal, kalau FOC lagi bagus atau gunakan bahan-bahan terbuang, lagi memberi impact yang bagus. So it doesn't need that you have to do with ICT, bukan, not necessary, ataupun you mesti ada gadget-gadget yang canggih ataupun menggunakan Minecraft, kan pada minggu lepas kita bincangkan tentang ini. Jadi itu not necessary. Tapi kalau dipakai tidak bersalahan. I'm not saying that kalau kamu pakai benda-benda yang canggih itu salah. Tidak. Saya bercakap tentang dari cost effectiveness-nya. Kalau kita gunakan satu kaedah inovasi yang dapat mengurangkan kos inovasi itu, the least, paling sedikit kosnya lagi bagus. Itu maksud saya. Ya. Okey, kemudian huraian dia berkaitan dengan keberkesanan inovasi, mesti ditunjukkan dengan bukti.
keberkesanan itu. Tapi yang kelakar a bit of funny lah ataupun yang klise lah kita panggil. Bila kita bercakap tentang inovasi, semua mau tunjuk inovasi itu berjaya. Semua mau tunjuk inovasi itu bagus. Semua mau tunjuk inovasi itu positif. Ya, jadi ini yang kita nampaklah selalu macam tu. Oh, inovasi ni bagus, inovasi ni. Actually tidak semestinya begitu. Dalam pembudayaan kita menulis inovatif punya pelaporan, it can goes to the other side, the wrong way lah, ataupun mungkin kita nampak kita buat sekali ni something is not working kan, di situ ada masalah, di sana di sini ada masalah sedikit, so kita buat mungkin penambahbaikan, recycle yang kedua dan ketiga and so on so forth untuk penambahbaikan dan penambahbaikan amalan berkaitan dengan inovasi itu secara berterusan. Ya, tetapi kita kena catatkan bahawa benda itu mengalami sedikit gangguan atau sedikit kegagalan. Jangan malu untuk bagi tahu bahawa kita improving. Ya, kita mau improve benda itu untuk mencapai objektif menyelesaikan masalah pada awal-awal itu. Okey? Baik. Bagi setengah-setengah penganjur, dia mau lihat pula kepada potensinya. Bagaimana satu-satu inovasi ini, adakah dia mempunyai apa kita cakap pada minggu lepas, bagaimana dia boleh di-share kepada pihak yang lain. Adakah dia boleh replicatable? Adakah dia boleh dipakai, diadaptasi, diguna pakai oleh orang-orang lain? Macam contohnya bila saya bercerita tentang Puka, puzzle karangan kan? Lepas tu Kak Mas, Khalifah Mastura daripada Kolej Kejuruteraan Kedah, dia nak pakai untuk muat. Adakah dia sesuai untuk dipakai? Adakah dia boleh dipakai? Adakah dia boleh menghasilkan impak yang sama? Ini yang kita katakan sebagai potensi inovasi itu boleh disebarluaskan kepada pihak-pihak yang lain. Okey, selebihnya adalah merupakan keterangan-keterangan lain seperti gambar-gambar, seperti jadual-jadual pre dan post test, seperti dapatan-dapatan empirical yang kita buat. Tetapi mengikut kepada kesesuaian dan juga kehendak penganjur. Ya, tetapi sekali lagi saya kata kebanyakan memang lebih kurang lah. Itu jugalah yang diorang akan minta. Okey, baik. Pergi kepada yang seterusnya, itu elemen nilai tambah. Nilai tambah itu dia bercakap tentang apakah kaitan PDP ataupun berkaitan dengan penyelidikan. So ini advance sedikit. Ya, dia adakah dia katanya adakah inovasi kamu ni ada kamu buat soal selidik, adakah kamu buat dia tahap kepuasan penggunaan. So dia melangkau satu tahap yang tinggi sedikit. Sudah sampai kita kena buat pula soal selidik. Jadi kita kena tanya pula dengan budak daripada 30 orang tu berapa puas hati, berapa tidak puas hati. Adakah pengetahuannya yang dapat meningkat semua. So dia akan pergi kepada kajian-kajian konvensional sudah untuk menceritakan apakah added value dia. Bukan setakat penggunaan inovasi itu saja, bukan setakat ya, tidak atau sangat gembira, tidak. Jadi kita pergi kepada apakah elemen-elemen pengetahuannya bertambah, adakah elemen-elemen keseronokan itu meningkat, tahap kepuasannya bertambah baik, dan so on so forth lah. Tapi jangan risau, ini semua kita cerita pasal benda-benda yang basic. Basic. Malam ni kita cerita pasal benda-benda basic. Okay. Deskriptif berkaitan dengan inovasi. Ini sekali lagi cost, penggunaan inovasi sudah kita ceritakan tadi, keadaan sebelum dan selepas atau bagaimana kejayaan inovasi itu terhasil. Adakah perkongsian inovasi itu disebar luas dan dikongsikan dengan pihak-pihak lain, dan ini lebih kurang macam tadilah kita cakap tu. Dan faedah-faedah daripada inovasi ini telah dilaksanakan seperti mana mengurangkan kos, menjimatkan masa, peningkatan hasil kerja, kepuasan pelanggan dan lain-lain. Jadi ini adalah added value saja. Tidak semestinya ada. Tapi kalau ada satu perkara yang boleh kita fikirkan mengikut kepada kehendak-kehendak penganjur, berkaitan dengan inovatif itu.
Okey, dan of course bila kita menulis tentang kajian-kajian pelaporan-pelaporan inovatif, biasanya kita akan mengambil beberapa rujukan. Ya, dan cadangan saya seperti mana kebiasaan bila kita menulis penulisan-penulisan ilmiah, biasanya kita akan ambil beberapa rujukan yang mengikut format APA, American Psychology Associations. Ini adalah cara penulisannya lah seperti ini. Kita ambil beberapa buku yang kita rujuk dan kita tulis macam kita menulis di kala kita menulis penulisan-penulisan ilmiah sewaktu first degree dululah. Untuk pengenalan template yang pertama berkaitan dengan pelaporan ini. Okay, any comment, any suggestions ataupun pandangan? Sila, dipersilakan. Kita terus buka kepada soalan jika ada. Silakan. Ada? Rujukan jurnal boleh ke tidak? Actually kita tidak ada masalah. Untuk inovasi ini kita mau rujuk jurnal, kita mau rujuk buku, penulisan, any kind. Tidak menjadi masalah. Dan kalau kita rujuk kepada inovasi yang lain pun, seumpamanya untuk kita improvise dan tambah baik, saya rasa itu tidak menjadi masalah. Kita boleh minta penulisan orang dan kita lihat apakah bentuk inovasi yang dibuat, adakah dia sesuai dengan apa yang kita mau buat ataupun duplikasi itu, dan kita tambah baiklah, ya. Boleh Cikgu Sabturina, boleh. Okey, sekiranya inovasi itu ditambah baik daripada versi 1 ke versi yang baru, di manakah kita perlu tulis pelaporan? Ditambah nilai atau ditambah nilai ke? Soalan ni tadi ada ditanyakan juga oleh Cikgu Mashita, bagaimana seorang yang mengambil inovasi orang lain untuk membuat dalam inovasinya. So ini yang kita selalu cakap, adakah dia ori, keasliannya tercemar ataupun adakah bentuk-bentuk unsur-unsur plagiat di situ. So saya nak bagi tahu dengan kawan-kawan semua, kawan-kawan, jika kita ambil satu inovasi orang, kita adapt, kita apply dia. Kita kena bagi kredit dengan dia lah. Yang kedua, bila kita apply, kita kena cari kekuatan sasaran kita, adakah dia suit dengan inovasi itu. Dan kita tonjolkan kelebihan kita di situ dan kita jadikan di situ sebagai keaslian kepada bentuk inovasi yang baru itu. Dan kita bukan ambil 100%. Kalau kita ambil, pakai apa yang dia punya, itu bukan inovasi sudah. Itu hanyalah sebagai adaptasi. Tapi kalau kita pakai, kita ubah suai, dan ubah suai kita tu menonjolkan keunikan sasaran kita atau objektif dalam sasaran grup kita, maka kita akan nampak itu akan menjadi satu originality kepada kita. Ada nilai tambah di situ. Di situ ialah dia punya pelaporan penulisan lah, nilai tambah. Okey. Kalau kita guna apps yang percuma dan apply dalam PDP, kena mohon MyEpo juga ke? MyEpo ni sesuatu yang original kan, asli kan. Jadi kalau kita guna yang sudah ada, yang sekian sudah ada, saya rasa tidak macam sesuai sangat dengan MyEpo. Kecuali benda itu adalah merupakan benda yang kita buat sendiri. Ya, Cikgu Zul? Saya rasa atau ada kawan-kawan yang lain yang boleh respon kepada ini berkaitan dengan MyEpo. Okay. Cikgu Chin Yu Hing, kumpulan sasaran adalah bilangan yang disasarkan ke tidak? Tidak ada Cikgu. Cikgu Chin tidak ada. Actually kalau kita tengok, bila kita nak buat inovasi ini, actually it can be a one person. Ya, kita ada nampak satu budak kan, budak-budak yang kalau saya nampak sekarang ni dalam kumpulan-kumpulan yang saya mengajar, ada budak yang autis. Satu orang dalam kelas itu. It can be a sasaran untuk dia saja. Innovation untuk dia satu orang. Sebab dia mempunyai masalah-masalah pembelajaran autis. Jadi kita punya sasaran itu, dia punya latar belakang sudah pun dikenal pasti sebegitu. So apakah masalah-masalah pembelajaran yang dihadapi oleh satu orang ini?
Ataupun you can go, ke semua 29 orang mempunyai masalah yang sama. Dia boleh jadi satu group, one whole big group. Jadi bila kita kata kita mau pastikan bahawa ni, kita kena pasti which dimension dan apa objektif yang kita mau sasarkan dalam kumpulan sasaran kita. Okay, it doesn't mean that it can goes with the whole class ataupun satu orang, depends dengan apa yang kita mau target untuk selesaikan masalah dalam grup itu. Okay, boleh cikgu? Baik, ada lagi soalan? Okey, cikgu saran sahabat saya daripada Shah Alam, College Tingkatan 6 Shah Alam. Perlu nyatakan baby step untuk membangunkan inovasi tersebut ke? Apa maksudnya baby step ni cikgu? Adakah one by one step kita baca satu persatu begitu? Cikgu Saranjit? Kalau yang saya faham, untuk membangunkan inovasi, satu-satu inovasi ialah you have to identify apa permulaannya, apa development kepada inovasi itu, bagaimana dia dipakai, bagaimana dia dapat menghasilkan satu-satu hasil, impact, dan seterusnya sampai ke penghujung lah, sampai dia boleh mencapai objektif itu. Itu yang dipanggil sebagai step by step lah. Tak ada masalah. Okey cikgu. Okey, cikgu Law. Kalau cipta apps menggunakan satu platform apps creator, bolehkah didaftarkan? Boleh. Kalau itu adalah ciptaan yang ori, cikgu Law, boleh. Boleh sangat. Jadi dia tidak menjadi masalah selagi mana dia tidak, sebab MyIPO ni bila dia dapat kita punya innovation tu yang kita claim sebagai inovasi kita, dia akan buat semakan silang dia akan tengok sama ada benda itu pernah dihasilkan atau adakah seumpamanya benda itu pernah dibuat. Jadi kalau ada, maka dia tidak, saya faham dia tidak akan luluskanlah kita punya permohonan tu. Tapi kalau cikgu cipta sesuatu dan benda itu belum ada di dalam mungkin market ke ataupun dalam penulisan orang lain ke dalam tempoh itu, saya rasa dia akan keluarkan apa yang dipanggil sebagai nombor pendaftaran itulah kepada penciptanya. Okey cikgu Okey, baik. Jadi saya, Tuan Moderator nanti ingatkan saya kalau ada soalan lain lagi ya. Jadi sekarang ni saya bawa pula perhatian tuan-tuan dan puan-puan kepada satu lagi template yang lain. Tadi template yang saya ambil dengan dengan IPG. Saya pernah ikut dengan IPG dan ini adalah template yang saya ikut di dalam pertandingan Anugerah Guru Cemerlang, Anugerah Guru Inovatif. Peringkat negeri, AGI lah singkatannya, Pembentangan Guru Inovatif. Dan kalau kita tengok dan perhatikan, kandungannya pun tidak jauh berbeza. Saya ambil dua template ni, saya bandingkan supaya saya bawa perhatian tuan-tuan puan-puan. Satu di IPG, satu di JPN negeri, so lebih kurang sama. Walaupun ini dalam bentuk slide, slide pembentang PowerPoint, apa yang dia perlukan. Cuba kita lihat intipati ataupun elemen-elemen yang diperlukan di dalamnya. Satu, kategori pertandingan sudah kita sebutkan tadi di dalam template yang pertama. Okey, ada tajuk inovasi, kemudian ada sinopsisnya. Jadi sekali lagi saya tekankan dengan tuan-tuan dan puan-puan, ialah dia mau sinopsis, dia tidak mau abstrak. Jadi bagi mereka yang sudah menulis abstrak, bolehlah diubah perkataan itu menjadi sinopsis inovasi. Apa yang tertulis, apa yang tertera di dalam telah saya terangkan tadi dan saya akan tunjukkan pula di dalam penulisan sebentar nanti. Okay. Kemudian ada objektif inovasi, sama juga kan. Ada kumpulan sasaran, siapa? Cikgu Chin tanya tadi. Kalau Kalau kumpulan sasaran tu satu orang boleh? Boleh. Kalau dua orang boleh? Boleh. Siapa yang cikgu mau tujukan inovasi itu? It can be an individual ataupun it can be a small group of people or one whole class. Depends. Ada orang mungkin bila dia buat satu kelas, ada orang yang tak boleh nak guna, ada orang boleh guna. So, kenal pasti you punya sasaran siapa. Okey. Kemudian pergi kepada latar belakangnya,
tentang penjelasan inovasi, proses inovasi itu, dan ikutlah kronologi dia. Ya, bagaimana dia diguna pakai baby step tadilah kot, ya. Cikgu Saranjit kata tadi baby step dia. Ikut first, second, third, fourth and whatsoever lah. Okey, apakah isu-isunya? Isu-isu yang ditangani bagi masalah itu. So, inovasi sekali lagi, it cannot be pop up suddenly macam tu. Oh, nampak satu inovasi, oh saya nak buat inovasi. Tak boleh. Dia tak boleh datang semerta macam tu. Dia mesti you mesti ada satu isu dulu, mesti ada masalah. And then bila you create satu benda intervensi untuk menyelesaikan masalah itu dipanggil sebagai inovasi. Inovasi sama ada dalam kaedah teknik, dalam kaedah ataupun dalam bentuk yang maujud. Okey? Baik, huraiannya tengok sekali lagi, kalau template untuk yang kedua ini tengok apa perbezaan dengan tadi. Saya rasa tidak begitu berbeza sangat. Ya, ada apa? Ada bahan yang digunakan, cara inovasi dipakai, kosnya, keberkesanannya, potensi disebar luas dan keterangan lain. So, it doesn't mean any difference kan? Itu yang saya kata tadi. Jadi, mana-mana inovasi yang dipertandingkan ataupun yang dilaksanakan, kebiasaannya intipati elemen inovasi itu mungkin ada here and there, satu dua perkara yang berubah. Tapi secara keseluruhannya apa yang ada tertera dalam dua template yang saya tunjukkan sebentar tadi, termasuk yang ini, mempunyai 90% lah saya boleh katakan adalah sama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan tidak perlu risau dan jangan juga terlampau apa orang kata takut sangat. Ya, kita ikut saja, jawab satu persatu. Apa tajuknya, apa sinopsisnya, apa objektif and so on so forth. Ya. Okey, baik. Okey, kita layan soalan. Ada soalan. Ya. Ada dari Tuan Zulkifli. Tanya Tuan Haji Hamid, kalau macam saya guna TikTok dalam mengingat fakta, adakah ia boleh dikira inovasi? Okey, baik. Kalau kita tengok kan sekarang ni kan dalam selepas proses pembelajaran secara PDPR ni, kita tengok proses pembelajaran pun sudah berubah. Dan kalau Tuan Zulkifli kata bahawa TikTok itu adalah merupakan satu inovasi, dapat menyelesaikan masalah kepada permasalahan pembelajaran Tuan, saya rasa tidak mengapa, boleh dibuat. Cumanya kalau kita cakap bahawa Tuan Zulkifli memulakan inovasi itu dalam TikTok, saya rasa macam terlampau banyak sudah orang menggunakan ni dan kita tidak nampak siapa dia punya pencipta pun sudah. Jadi kecuali ada orang sudah menggazetkan atau sudah pun menghantar ke MyIPO menggunakan inovasi ini saya punya. Itu maksudnya sudah dipatentkan lah. Jadi kita tidak boleh kata bahawa saya punya inovasi sudah benda tu. Ya, tapi saya nampak TikTok memang sudah menjadi satu popular lah, ya, kaedah yang popular untuk menceritakan atau mengingat fakta seperti mana Cikgu Zul katalah. Ya, jadi Cikgu Zul nak kata originality tu boleh tapi kena tengok di MyIPO tu ada ke tidak orang yang sudah patentkan benda ini. Ya. Okey, Dr. Melindo maklum maksudnya kena ikut template yang ditetapkan oleh penganjur. Ya, betul. Betul. Tuan Melindo kalau kita nak buat, kita kena ikut apa yang telah digariskan oleh pihak penganjur. Kita tak boleh suka-suka lah. Jadi kalau dia susun dia mau itu, itulah. Tapi kalau dia buat secara terbuka, maksudnya kamu buatlah apa yang boleh dibuat, maksudnya kita ambillah lebih kurang perkara-perkara yang kita telah bincangkan sebentar tadi. Ya? Okey? Okey. Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin secara lisan? Okey, boleh ke? Boleh follow? Setakat di situ boleh follow? Boleh ya? Kalau boleh, baik. Jadi sekarang saya tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Tadi kita tengok template sudah selesai. So semua sudah lebih kurang faham. Now, sekarang saya tunjukkan pengaplikasian dia. Aplikasi saya sudah.
Tadi saya tunjuk saya template, sekarang saya tunjuk apa yang saya buat bila saya menulis di dalam template-template tadi. Elemen-elemen template tadi saya jelmakan di dalam penulisan saya. So ini adalah perkongsian saya berkaitan dengan pelaporan inovasi dalam pertandingan inovasi yang setelah saya ikutilah salah satu. Sama juga bukan yang terbaik, bukan yang paling bagus, tetapi ialah sharing saja. Jadi mungkin ada cacat celanya, mungkin ada kekurangannya. Mungkin juga saya boleh minta kawan-kawan yang mendengar pada malam ini mungkin boleh bagi sedikit pendapat juga. Okey, nama sekolah, ya, kategori sekolah, okey. Okey, sekolah saya, kategori pertandingan, individu, okey. Kemudian tajuk. Tengok tajuk kah? Tajuk. Jadi bila tuan-tuan dan puan-puan tengok tajuk inovasi, saya kata it's a very simple one. Tidak mau panjang-panjang. Ya, tak mau panjang menulis macam kita menulis esei. Kalau jadi panjang itu, ini yang panjang. Coba saya buat perbandingan terus. Tadi yang ini tuan-tuan dan puan-puan tengok betul-betul Tadi saya tulis ini inovasi. Sesiku kulat, habis. Tak payah sudah dicerita benda-benda yang lain. Ya, very simple. Jadi 2 perkataan saja. Kalau saya sebut tadi, saya kata call it, ada tadi call it, perisai itu 1 perkataan saja. Selesai. Dan biarkan orang tertanya-tanya apakah yang dimaksudkan dengan sesiku kulat ni. Adakah dia kulat, spora tu kah? Ataupun dia, apakah binatang ini? Dia akan cuba tanya. Bila dia menimbulkan rasa tanda tanya dan rasa ingin tahu, you already done a good job. Sebab maksudnya kamu sudah menyebabkan kita punya audience tu mau tahu, apa dia buat ni kan? Nampak menarik lah. Dan saya tertarik satu inovasi daripada Cikgu Muhammad Ramadan kata Melindo rasanya. Dia buat bunyi-bunyi Arab dan dia buat Mayitul Sogiri. Dalam bahasa Melayunya mayat kecilku. Sangat scary pula kan malam-malam kita menyebut mayat kecilku, tapi ditambah pula dengan elemen bahasa Arab, Mayitul Sogiri. So pada saya itu menimbulkan satu tanda tanya yang besar. Apa dia ni Kenapa pula mayat tu dipanggil mayat kecil Kenapa pula bercakap pasal mayat Jadi kesemua itu akan menimbulkan satu suasana yang ingin tahu, dan ini yang menimbulkan dan mencetuskan satu inovasi yang sangat berkesan pada saya. Ya. Dan saya kata sekali lagi, berbanding dengan penulisan sebegini. Cuba cikgu tengok. Tadi sesiku kulat saja. Jadi sekarang pula sesiku kulat meningkatkan kemahiran dalam pelajar semester 3 kolej tingkatan 6. Dan kalau tuan-tuan puan-puan menulis inovasi begini, maksudnya itu adalah penulisan kajian tindakan. Itu bukan inovasi. Inovasi ini simple saja. Sesiku kulat dan habis. Ataupun sesiku kulat plus 1 plus I boleh pasti. Habis. Dia hanya bercakap tentang inovasi. Tapi when you said meningkatkan kemahiran bla 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 bla, itu adalah penulisan kajian tindakan. Okey? Jadi mungkin malam ni ada orang yang mungkin akan start sudah bahawa 2 bentuk penulisan tajuk ini berbeza mengikut apa itu inovasi dan apa itu kajian tindakan. Okey, baik. Ada soalan ke? Okey, kemudian kita pergi kepada sinopsisnya. Ini yang tadi disebutkan kan, sinopsis tadi kan? Bila sinopsis ini kita keluarkan, maka dia jadi lebih kurang beginilah. Saya kecilkan sedikit Jadi apa itu sinopsis? Sinopsis ni, jadi kalau saya mulakan dengan penulisan apa, merupakan satu alat apa. Jadi kita jawab apalah. Apa itu sesiku kulat? Ya. Untuk menganalisis pola perubahan dan pola perbandingan. Apa lagi? Jawab lagi. Kulat itu daripada kurung dan bulat. Ya. Dan kemudian pemakaian. Untuk apa? Tujuan dia. Tujuan kenapa dia? Hanya menggunakan bahan lot sinar. Ini dia punya apa itu sesiku kulat. Ada kosnya di situ. Kemudian sebelum inovasi terpakai.
Seterusnya bagaimana dia dipakai, ya. Okey. Kemudian ada banyak lagi lah di sini. Panjang jugalah kalau kita mau ceritakan di sini. Tapi ringkasannya kepada yang ini saya akan katakan dengan tuan-tuan dan puan, apa yang saya tulis ialah apa, siapa, bagaimana itu sebelum dan selepas, dan apa dia punya impak kepada sasaran kita. Jadi bila kita buat tu sampai sini, dirangka untuk dibangunkan, ini tujuannya. Dan kemudian kita lihat bagaimana sesikukulat ini akan dapat menghasilkan satu perkara yang positif contohnya. Kalau dia tidak positif, mungkin kita boleh try another cycle. Ataupun kita nyatakan di dalam kita punya pelaporan sebagai kita mencuba round yang kedua atau cycle yang kedua. Dan di sini juga saya nyatakan tentang bagaimana dia disebarluaskan kepada kumpulan-kumpulan tertentu. Ya. Okey, baik. Setakat di situ ada soalan? Ada? Jadi kita pergi kepada tajuk dan kepada dia punya dia punya sinopsis. Okey, ada apa-apa yang tuan-tuan dan puan-puan mau sampaikan ataupun share di situ? Bagaimana untuk menulis dan juga menceritakan sinopsis itu? Boleh kan? Ada tuan-tuan dan puan? Dipersilakan kalau ada. Okay. Ada soalan. Okey. Sinopsis hendak buat beberapa perenggan atau satu perenggan. Sinopsis macam saya buat tadi. Sinopsis dengan abstrak ni lebih kurang sama. Kita buat dalam satu perenggan sahaja. Maksudnya satu ringkasan apa yang kita mau ceritakan di dalam kita punya penulisan tu daripada awal sampai habis dalam satu perenggan. Cuma perkataan dia berbezalah. Kalau kajian tindakan kita pakai abstrak. Kalau dalam inovasi kita pakai sinopsis. Ya, boleh? Okey, teruskan. Okey, baik. Seterusnya kita pergi kepada objektif. Ini yang saya sebutkan tadi. Di dalam objektif kita boleh dibuat dalam satu objektif umum atau satu objektif khusus. Boleh dibuat. Ya. Tetapi ini selalunya yang saya nampak ini seperti mana kata tadi sudah menjadi ikutan. Jadi kita nampak orang lain punya ada objektif umum, kita pun buatlah objektif umum. Kita buat nampak orang lain punya objektif khusus, kita pun buatlah objektif khusus. Tetapi sebenarnya tidak perlu. Objektif ini boleh direct saja. Satu objektif menceritakan apa keperluannya pemakaian inovasi kita. Jadi kalau kita pakai satu yang very kita kata dia dapat menyelesaikan pelajar untuk menjawab pola, selesaikan begitu. Ya. Dan siang tadi saya ada bercakap dengan Cikgu Mashita daripada SMK Gumgum, bagaimana kalau kita meletakkan katakanlah kita kata objektif dia untuk menghilangkan rasa bosan pelajar. Jadi benda-benda macam begitu dia masih kita anggap sebagai objektif umum sangat. Jadi cikgu kalau boleh ceritakan objektif tu secara khusus. Ceritakan bagaimana inovasi itu dia bukan setakat menghilangkan rasa bosan, tetapi apa di dalam kebosanan yang kita mau intai, apa kebosanan yang kita kata kita mau pecahkan di situ. Adakah dari segi pengetahuannya meningkat, adakah dari segi cara menjawabnya. So dia mesti ada in-depth punya masalah dan masalah itu mesti diceritakan dengan sedetail-detailnya. Jangan bagi dia menghilangkan rasa bosan. Jadi kita mungkin nampak benda itu masih terlalu umum untuk diceritakan. Okey, jadi sedikit kongsi di situ. Kalau kita nampakkan mengenal pasti kehendak soalan. Pelajar dapat mengenal pasti kehendak soalan. Dengan alat ini pelajar boleh faham. Oh, ini soalan A, ini soalan B. Dia boleh faham. Ya. Dengan soalan ini pelajar itu boleh menulis huraian sama ada dia menulis bukti, menulis peratus ataupun menulis peratus perubahan secara detail. Nyatakan objektif itu secara detail. Masalah kita tu perlu secara detailnya ditulis. Dia tidak boleh secara umum. Kalau umum maka mungkin kita boleh buat di dalam objektif umum.
menghilangkan perasaan bosan dan meningkatkan minat pelajar. Jadi minat itu mungkin terpecah kepada beberapa perkara lagi. Jadi itu mungkin dimasukkan di dalam objektif-objektif khusus yang mungkin akan menghasilkan ataupun menyelesaikan masalah kita secara lebih mendalam. Okey? Baik. Seterusnya kumpulan sasaran. Ini penulisan kumpulan sasaran, kita tulislah siapa. Jadi kalau yang saya punya penulisan tu saya kata pelajar semester 3 yang mempunyai masalah-masalah diskalkulia atau pelajar-pelajar yang lemah nombor. Jadi ini balik kepada cerita Cikgu Chin tadi, adakah perlu satu, adakah perlu sekumpulan, adakah perlu 2 orang, 3 orang. Jadi bergantung kepada sasaran yang disasarkan. Kalau sasaran kita itu mungkin 2-3 orang, 2-3 orang sajalah. Dia tidak perlu melibatkan orang yang ramai. Okey? Baik. Sampai di situ. Okey. Objektif dan juga kumpulan sasaran. Kita jangan kasih habis terus. Kita pergi one part by one part. Okey, ada soalan di situ? Berkaitan dengan penulisan objektif dan penulisan kumpulan sasaran? Penulisan kumpulan sasaran boleh dalam jadual? Boleh, tak ada masalah. Ya, yang penting jelas ya, kumpulan sasaran itu merujuk kepada siapa? Ya, merujuk kepada kumpulannya, mungkin dalam bilangan orangnya. Boleh tulis seorang pelajar, mungkin boleh. Adakah objektif boleh diukur? Dia menulis refleksi PDPC dengan inovasi itu tak sama Cikgu Zul, Tuan Zul. Jadi sebenarnya kalau kita tengok boleh diukur tu, boleh juga kalau kita mau ambil pendekatan mengukur kan, tak ada masalah juga. Cumanya jangan sampai pula macam kita menulis menulis RPH punya refleksi. 5 daripada pelajar dapat berjaya menjawab. Tidak, dia tidak sampai begitu sekali. Ya, objektif khusus ni kita buat masih dia umum dari segi mungkin jumlah atau bilangan, tetapi apa yang mau diselesaikan. Pelajar ini berjaya menjawab soalan ini. Pelajar ini berjaya menyelesaikan benda ini. Begitu. Itu yang keutamaan dia ialah isu pembelajaran itu. Bukannya menulis mungkin macam kita cakap 5 daripada 10 berjaya mendapat ini. Itu ialah lebih kepada reflektif PDPC sudah. Ya, boleh cikgu? Okey, baik. Ada lagi soalan? Okey, ada mungkin sharing yang perlu diketengahkan ataupun mungkin perlu di-sharekan dengan saya ke? Mungkin saya terlepas pandang, mungkin saya punya mungkin ada kelemahannya juga di sini ya. Jadi mungkin tuan-tuan dan puan boleh share di situ. Yes, Cikgu Melindo. Saya bercakap sejak Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan, saya mau bertanya berkaitan dengan kumpulan sasaran kan. Kalau inovasi ini kita mau meletakkan sasaran tu satu kelas kah ataupun yang ditarget saja? Macam beberapa mungkin dalam 10 orang daripada 30 orang pelajar tidak mampu kan, tidak dapat. Adakah kumpulan sasaran tu ditujukan kepada 10 orang ataupun keseluruhan daripada kelas tersebut? Okey, baik. Terima kasih Cikgu Malindo. Okey, saya ulang sekali lagi tadi. Kalau kumpulan sasaran kita itu ialah satu kelas, saya pernah dapat satu kelas pelajar-pelajar rayuan tingkatan 6, semuanya memang gagal matematik. Jadi dia punya masalah itu ialah bagaimana dia memahami soalan dan dia tidak mampu menjawab soalan sebab kelemahan matematik itu. Jadi kita boleh ambil. Saya ada 27 orang, saya ambil satu kelas purata. Semua orang. Semua memang ada pasien jenis yang sama, sindrom yang sama. Itu kita boleh ambil the whole group. Tapi kalau cikgu mungkin mengajar ada campuran-campuran, ada budak pijak sikit, ada budak sederhana dan teruk, dan kemudian cikgu kata, saya ada mungkin 5 orang. Dalam kelas itu pelajar-pelajar yang mempunyai masalah yang gagal untuk menyelesaikan satu tiny bit penyelesaian dalam bab tertentu, dan cikgu ambil diorang sebagai kumpulan sasaran pun boleh. It can be a person, satu orang,
it can be 2 or 3 group in satu group, ataupun it can be a large group, satu kelas yang besar. Ya. Dan benda ini kalau Cikgu Malindo mengajar kelas A, pakai kepada kelas B yang saya ajar. Kemungkinannya orang dia sasaran dia berbeza, jadi inovasi itu juga mungkin tidak memberi impak yang sama dalam pelaksanaan inovasi kita. Okey, boleh. Okey, ada lagi yang perlu disoalkan, diutarakan? Boleh? Kalau boleh saya teruskan ya. Okey, mari kita lihat seterusnya. Okey. Jadi ini adalah penjelasan saya seterusnya di dalam pelaporan ini berkaitan dengan latar belakang. Jadi latar belakang penulisan itu, jadi saya tunjuklah ini keadaannya. Saya tunjuk dengan bergambar. Keadaannya belajar menyelesaikan soalan berkaitan dengan pola sebelum ada inovasi saya. Jadi boleh ditunjukkan. Jadi ini mengikut kreativiti tuan-tuan dan puan-puan dan tidak semestinya terpakai, mesti buat, tidak. Jadi saya tunjukkan di situ dengan gambar kedudukan latihan pelajar sebelum inovasi. Jadi comot kan? Tuan-tuan dan puan-puan nampak comot betul. Jadi budak ni bila sudah comot begitu dia sendiri pun jadi pening. Di mana dia menjawab sudah tadi dia sudah hilang. Dia jawab satu, dia sudah lupa satu. So dia akan mungkin menyebabkan kecuaian pelajar di dalam menjawab soalan ini. Dan intervensinya maka diperkenalkanlah apa yang dipanggil tadi sesiku kulat. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan nampak ini kedudukan sebelum dan ini kedudukan selepas, kan? Ada nampak different kan? Tadi mungkin boleh menimbulkan sedikit kesalahfahaman dan kecuaian pelajar, tetapi jika saya perkenalkan alat ini dipanggil sesiku kulat, maka keadaan itu mungkin sedikit sebanyak boleh merubah tanggapan dan juga cara menjawab pelajar secara lebih sistematik. Itu yang saya cuba bawa pendekatan-pendekatan melalui pendekatan inovasi ini. Dan kita terangkanlah ini adalah merupakan penerangan-penerangan kepada apa juga inovasi yang diceritakan sebelum dan selepas. Ya, dan tuan-tuan dan puan boleh bercerita secara direct. Bahasa yang digunakan jangan terlampau sophisticated sangat, jangan terlampau bombastic sangat. Yang jenis yang bagi tahu saja, okey, inovasi ini digunakan untuk mengira ini dan ini dan ini. Selesaikan satu persatu. Ya, tidak semestinya bahasa yang berbunga-bunga, berjela-jela itu dapat menyelesaikan masalah. Okey? Baik, jadi ini adalah merupakan dapatan lah, saya boleh katakan sebagai dapatan kepada penggunaan inovasi dan tidak semestinya ada. Saya sebutkan sekali lagi, adalah salah jika tanggapan kata inovasi itu mesti ada keputusan begini. Tidak, saya ulang, tidak sama sekali. Tapi kalau dibuat tidak menjadi kesalahan. Ya, jadi kalau kita tengok, saya share di sini. Jadual keputusan untuk penggunaan itu saya tunjukkan dengan ujian POS dan ujian pra. Ini ialah ujian pra, ujian POS. Saya buat 2 kali ujian POS daripada 27 orang, maka inilah dia punya kedudukan-kedudukan. Sekali lagi kalau cikgu tengok, nampak betul klise kan? Mula-mula buat banyaklah bergagalan di sini. Markah di bawah 5, 18 orang. Tiba-tiba bila guna impose itu intervensi dapat 14, kurang sudah. Dan dapat pula lepas ujian kedua semua jadi bagus. Sangatlah klise di situ kan. Jadi itu bergantung kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dan ada yang kata, you can manipulate the data. Ya, kamu boleh manipulate data. Yes, mungkin. Tapi berdasarkan kepada ujian-ujian itu kita simpan kan markah-markah itu dan kita tanya kepada pelajar. Kalau ada yang membuat yang lebih baik dengan tambah baik, kita buat triangulasi contohnya. Triangulasi ini kalau kita buat mungkin dari segi soal selidik, kita boleh tanya dorang kalau saya pergi Melaka hari tu, orang-orang Melaka cakap dengan saya, refleksi kepada penggunaan inovatif ini mungkin dari segi deria dia.
dia punya keseronokan, dia punya perasaan, dia punya penglihatan, pengamatan, pendengaran, percakapan, semua itu boleh dijadikan sebagai reflektif kepada inovasi kita. Bukan semestinya semata-mata dalam bentuk empirical data seperti ini. Ya, itu satu perkara yang saya belajarlah dengan inovasi, kumpulan inovasi diri Melaka. Okey, ada orang pula yang saya nampak Cikgu Malindo punya, mungkin nanti Cikgu Malindo boleh share dengan kita. Saya nampak dia menjelmakan, menterjemahkan, mentransformasikan data-data ini di dalam bentuk graf-graf. Graf bar, graf garis, ada perbandingan ujian pos 1 dan 2 ditonjolkan. Itu juga mungkin boleh menarik sedikit minat bagaimana keputusan-keputusan boleh dibuat berkaitan dengan bahan inovasi tuan-tuan dan puan-puan. Ya, dan saya kata sekali lagi, ini bukan sesuatu yang mesti ada, tetapi juga boleh dipelbagaikan mengikut kreativiti tuan masing-masing. Okey? Baik, setakat di situ. Ada soalan? Okey, baik. Sekiranya penulisan pelaporan tidak mengikuti template dari penganjur, adakah peserta boleh diambil kira disqualified? Okey, baik. Soalan ini bagus. Jadi sebagai peserta, kita ni kalau berlari 400 meter, kita kena ikut line kita kan. Kalau kita tersasar sikit, adakah disqualified? Okey. Untuk makluman, mengikut pengalaman saya, jika penganjur sudah tetapkan sekian-sekian ni, kita tidak bagi, kita tidak ada, maka kuranglah markanya. Markanya tidak adalah untuk itu. Ataupun mungkin benda yang dia tidak perlukan, maka benda itu tidak diperlukan, tidak ada markah dia. Ataupun kalau dia bagi kita kebebasan untuk meletakkan apa-apa nilai elemen tambahan di situ dan kita masukkan, ada yang dia sangat mahu, itu akan menjadi bonus kepada kita. Contoh, saya cakap kalau kita buat kita punya barcode itu. Ini Cikgu Afida ada bantu dengan saya, cikgu daripada Galpam ICT. Saya minta dia tolong buatkan saya barcode itu. Barcode itu saya masuk, so di scan, maka terus keluarlah soalan-soalan ataupun berkaitan dengan inovasi itu. Itu adalah sesuatu yang bagus untuk ditambahlah. Jadi mengikut kreativiti tuan-tuan dan puan-puan juga. Tetapi secara basically-nya mesti ikut apa yang diminta oleh penganjur. Jangan tidak ada. Kalau tidak ada itu maksudnya banyaklah akan markah kekurangan. Bukan disqualified jugalah, tidak mungkin disqualified lah. Cumanya kalau kita kata dalam konsep pertandingan, markah itu tidak mencapai markah gangsa, emas ataupun perak itu tadilah. Okey, Cikgu Rosman, adakah kita perlu mendapatkan konsen bertulis daripada ibu bapa bagi kumpulan sasaran yang kita pilih untuk inovasi dan kajian tindakan? Kalau saya pernah buat, Cikgu Rosman ataupun Tuan Rosman, saya tidak pernah pun minta konsen daripada pelajar sebab dia melibatkan dalam tempoh PDPC saya. Jadi bila kita buat, kita kasih dia main inovasi kita tu, kita pakai, sudah habis kita tanya dia punya perasaan. Oh, how do you feel? Dia feel happy, dia rasa macam boring lah apa semua. So pada masa itu kita bagilah dia soal selidik itu. Suruh dia jawab. Jadi itu saya rasa tidak sampai kepada tahap meminta konsen daripada ibu bapa lah. Ya, tapi kalau untuk kajian tindakan mungkin something very different. Ya, tetapi yang saya bercakap ini dalam konteks inovasi kita amalkan benda itu di kelas dan benda itu saya rasa tidak sampai ke tahap untuk meminta konsen daripada ibu bapa pelajar lah. Ya. Tapi kalau diperlukan saya rasa tidak menjadi masalah juga kan. Okey, Cikgu Chin, jika tiada keputusan ujian, macam mana menunjukkan inovasi kita berjaya? Pemerhatian saja boleh? Boleh, Cikgu Chin. Yes, ini yang saya katakan tadi. Bahawa dapatan-dapatan inovasi tidak semestinya datang dalam bentuk ujian pra dan ujian pos. Itu yang kita kena ingat. Sebab kebanyakan sekarang kalau kita belajar, yang kita ikut orang, mesti ada empirical data. So orang pun ikutlah, mesti ada ujian pra, ujian post. Actually benda itu tidak semestinya ada. Ya, ini kredit kepada kumpulan inovasi daripada Melaka yang saya belajar. Jadi kalau kita belajar, saya kata, jadi macam manalah kita nak cari sokongan data kita kan? Dia kata melalui pemerhatian. Cikgu Chin sebut pemerhatian. Pemerhatian berdasarkan deria.
Ya, contohnya bila kita tengok budak tu pakai inovasi, dia sangat gembira. Pengamatan kita pelajar sangat gembira. So kita buat catatan dalam pembudayaan inovasi, pelajar sangat gembira dengan penggunaan inovasi. So kita sokong dengan apa? Kita sokong dengan penggunaan gambar. Kita ambil gambar, kita ambil video, kita ambil any kind of yang boleh menyokong bahawa benda-benda itu sebenarnya bukan kita buat-buat. Kalau kita tulis saja, tiada gambar, mungkin orang cakap kita boleh manipulate. Tapi bila kita cakap, kita tunjukkan dengan data, kita tunjukkan dengan gambar, video, permainan itu diadakan, inovasi itu diadakan, maka dia boleh menyokong kita punya. Melalui pendengaran, bagaimana pelajar itu menyatakan perasaannya, kita boleh tulis dalam laporan. Pelajar sangat gembira, meluahkan perasaan dan mungkin tidak mau permainan itu ditamatkan, contohnya kan. Jadi perkataan-perkataan itu dalam bentuk penulisan kualitatif lah, contohnya kita panggilkan dalam kajian-kajian konvensional akan merujuk kepada dapatan-dapatan selain daripada dapatan-dapatan empirical. Ya, jadi itu boleh dipakailah, itu yang saya belajar jugalah. Okey, Cikgu Janet, betulkah inovasi perlu diperluaskan penggunaan bukan sekadar dalam kelas tetapi ke sekolah lain baru dianggap? Tidak, Cikgu. Cikgu Janet, tidak. Sebenarnya kalau kita cakap inovasi yang kita buat, adalah untuk sasaran kumpulan kita. Tetapi dalam inovasi-inovasi pertandingan, yang dia pertandingan dia mau tengok adakah kita buat added value. Itu dia punya syarat, bukan syarat lah, maksudnya penganjur mau tahu sama ada how good is your inovasi ni boleh terpakai untuk grup lain ke apa tidak. Tapi dari segi amalannya inovasi itu, dia tidak berkonsepkan bahawa saya punya inovasi orang lain mesti boleh pakai dan berjaya. Tidak, dia tidak begitu. Inovasi yang kita pakai hanyalah basic, ialah balik kepada penyelesaian masalah kita. Dan bila kita pakai, orang lain pakai dan boleh adaptasi, itu merupakan satu bonus. Satu benda yang boleh disebar luaskan kepada kelompok-kelompok lain. Tetapi bukan wajib untuk disebar luas. It can be disaster for group yang lain kan. Jadi benda ini jangan salah anggap, ini bukan kita buat bukan untuk orang lain. Kita buat untuk kita punya kita punya grup kita sendiri, sasaran kita sendiri. Okey, baik. Cikgu Rosman, adakah inovasi ini perlu dalam bentuk ABM dan boleh dalam bentuk kaedah misalnya? Yes. Kalau Cikgu Rosman ada ikut saya punya perkongsian yang lepas, saya menyatakan inovasi itu apa? Inovasi itulah satu idea yang dihasilkan dalam bentuk teknik, kaedah dan juga benda maujud. Benda maujud ni macam kita boleh pegang semua tu kan? Benda tu boleh. Dan tidak sebenarnya mahal, cost efektif, lagi murah, lagi bagus dan dapat menyelesaikan masalah. Itu yang paling penting dalam inovasi. Ya, dia tidak semestinya kalau kita fikir mestilah dalam bentuk yang boleh dipegang apa semua. Tetapi, ada tetapi Cikgu Rosman. Kalau kita ikut pertandingan-pertandingan kan, kebiasaan yang mengikut amalan dan pengalaman saya, yang boleh menang, yang boleh ada kekuatan ialah pada inovasi-inovasi yang maujud. Yang kita boleh pegang dia. Yang macam ni kan, pen ke apa ke, yang budak boleh pegang main. Tapi kalau teknik-teknik ni bagus, betul, ada kebaikannya. Tetapi saya mau bagi tahu bila ikut pertandingan tu macam kurang sikit. Tapi jangan pula mematikan semangat bagi mereka yang mau ikut buat inovasi yang berbentuk teknik atau kaedah. Jangan pula begitu. Cumanya saya bagi tahu kalau fight itu kurang sikit lah. Begitu saja. Tetapi masih juga terpakai. Sebab saya pernah buat dua-dua. Saya pernah guna teknik, saya guna bahan dan kebanyakan yang menonjol itu ialah bahan-bahan inovasi yang boleh dipegang. Itu saranan sahaja. Okey? Baik. Seterusnya, adakah inovasi itu bermula daripada daerah, seterusnya negeri, kebangsaan, antarabangsa? Baik, ini soalan yang macam mana mau cakap? Pengiktirafan ini biasanya saya mau katakan bahawa kadang-kadang cikgu pernah dengarkah, saya bercerita sikit
cikgu pernah dengar ke air mineral water spritzer itu kalau dia dijual di kedai 7-Eleven berapa harganya? Kalau dijual di hotel berapa harganya? Kalau dijual di airport berapa harganya? Pernah dengarkan cerita itu kan? Jadi harganya itu bergantung kepada situasi dan konteks di mana dia dijual. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan mau mula dari daerah dulu pun boleh. Kadang-kadang tak ada nasib. Macam saya pernah lah cuba di daerah. Tak menang pun. Orang tak tengok pun inovasi saya. Dapat sijil peserta saja. Tak apa cikgu. Tak apa. Cikgu bawa, kasih kemas dia, kasih cantik dia, bawa ke negeri. Tak menang juga. Tak apa cikgu. Jangan kecil hati, relax, sabar. Ya. Menang kalah itu ada pertandingan. Tiba-tiba bila cikgu bawa inovasi itu pergi ke kebangsaan atau inovasi di peringkat antarabangsa, tiba-tiba meletup di situ. Itu maksudnya ada kalanya nilai dan harga inovasi cikgu itu berada pada tempat yang betul. Begitu. Kadang-kadang saya mula daripada antarabangsa dulu, baru saya turun. Ada kalanya saya bawa dulu di peringkat daerah, baru saya bawa di peringkat antarabangsa. Depends cikgu. Letakkan mengikut kesesuaian waktu dan masa dan mengikut konteks yang betul. Saya rasa kalau cikgu-cikgu biasa bertanding kan, jadi cikgu-cikgu akan feel apa yang saya katakan itulah. Dan ini yang saya pernah lalui jugalah. Ya? Semua ada. Penyataan tu kalah menang tu ada saja. Ada kalanya pertandingan ni dapat gangsa saja. Tiba-tiba ikut pertandingan yang sama, pergi ke tempat lain, dapat emas pula. Jadi nilai itu bergantung kepada keadaan inovasi dan penilainya. Penilaian juga manusia, jadi dia punya penilaian itu boleh berubah. Okey ya, tuan-tuan dan puan-puan boleh follow saya punya sharing malam ni. Ya. Okey, baik. Saya teruskan ya. Saya teruskan kepada bahagian ini. Jadi ini adalah isu dan masalah yang dihadapi oleh inovasi. Jadi isu yang ditangani oleh inovasi saya boleh ceritakanlah. Boleh ceritakan dalam bentuk penceritaan begini, apa yang berlaku. Okey, huraian inovasi, ini masuk huraian inovasi sudah. Apa dia inovasi? Ambil gambar. You have to take a lot of pictures. Ya, jadi bila tuan-tuan nak mau tunjuk tu dengan gambar tu, you kena boleh terangkan gambar itu dengan sedetail-detailnya. Because inovasi ini you yang buat. Bila you yang buat, you boleh ceritakan benda tu secara detailnya. Stepnya you tahu, apa yang you buat tu you tahu. Sebab tu that's why saya kata, mulakan inovasi dengan isu. Jangan for the sake of competition saja. Bila kita ikut dengan isu dan kamu akan mendalami isu itu, maksudnya kamu tahu the root of the issue sehingga boleh intervensi itu berjaya. Okey, gambar tentang ni. Okay, bagaimana dia digunakan? Bagaimana digunakan? You sediakanlah satu kronologi. Ini yang mungkin cikgu Serenjit kata tadi, bagaimana baby step tu diperkenalkan. Jadi kena cerita satu cerita. Bagaimana kumpulan diberikan edaran, guru memberi arahan, macam manual lah ni, manual kit itulah. Diceritakan berapa minit cerita sampai cerita tu habis. Tak faham juga saya ceritakan dalam bentuk bergambar. Jadi implementation of the curriculum diceritakan dalam bentuk gambar. Jadi dia tengok daripada tadi implementation, tunjuk pula dalam bentuk bergambar. Mungkin itu boleh disatukan bersama dan akhir sekali mungkin boleh costing dia lah. Cost menghasilkan satu-satu inovasi itu. Berapa sen lah. Ini set yang baru. Selalunya kalau saya ambil di storeroom, semua everything free lah. Jadi saya ambil di store lama orang buang sudah pembalut kulit file tu, saya ambil di situ saja. Ya. Jadi ini yang baru. Keberkesanan dia. Akhir sekali keberkesanan dia, bagaimana keberkesanan itu dapat dicapai. Tengok. Jadi ini Cikgu Chin punya soalan lah tadi.
Bagaimana tengok keberkesanan? Selain daripada jadual, selain dia ada graf, ada carta, saya buat temu bual. Tanya budak. Ini adalah melalui reflektif deria tadi. Tanya dengan dia, fokus dia berapa. Kalau ada data-data itu diceritakan, ditulis dengan lebih detail. Saya tanya juga dengan cikgu-cikgu yang saya share. Tengok macam mana. Bolehkah kalau pakai benda ni? Tengok apa yang ni. Jadi dia akan bagi ulasan-ulasan. Ini antara cikgu-cikgu lah yang saya minta ulasan-ulasan. Tapi ini tidak semestinya ada cikgu. Ini maklumat-maklumat tambahan saja ataupun saya panggil sebagai added value tadi. Okey? Maklumat pelajar. Boleh kita masukkan dan reflektif lah. Ini dia punya dapatan-dapatan. Okey, dapatan pelajar 1 sampai 27. Jadi ada data-datanya, ada markah-markahnya, cikgu catatkan di situ, ya. Dan cikgu boleh masukkan juga cikgu punya gambar-gambar yang menarik. Gambar-gambar, cikgu punya carta-carta tu masukkan semua. Dan saya masukkan juga potensi untuk disebar luas. Saya masuklah semua yang saya share berkaitan dengan sesiku kulat ini saya masukkan. Antara lainnya seperti convention guru cemerlang di Kelantan, bila cikgu masukkan. Setiap kali cikgu share saja bahan tu, cikgu masukkanlah. Even though dalam panitia ke, dalam kawan-kawan ke, boleh masuk. No worry. Ya. And then keterangan-keterangan lain, jadi boleh di-share dengan adakah dia sesuai untuk mata pelajaran lain? Cikgu, ni. Dan saya share ni dengan orang rumah saya. Orang rumah saya mengajar pendidikan khas. Jadi bila saya share dengan dia, dia cuba dengan budak-budak dia. Dia pun cakap, menarik lah. Jadi kita take note dia punya apa kita panggil ni? Testimoni tu kan, kita ambil, kita tulis. Mengikut cikgu ni pendidikan khas, menggunakan ni untuk subjek pendidikan khas, maka dia menghasilkan satu keseronokan di dalam pembelajaran menggunakan sesiku kulat. Tetapi diadaptasi daripada bahan kita. Begitu. Jadi tidak semestinya dia berjaya. Kalau tidak berjaya, cikgu kena nyatakan juga pelaporan itu sebagai tidak berjaya lah. Jadi mungkin tidak sesuai untuk mata pelajaran tertentu. Okey, dan ada cadangan penambahbaikan ya berkaitan dengan itu. Ini edit value semua dan rujukan saya. Ya, rujukan saya lah. Jadi saya masukkan beberapa rujukan di situ. Dan selesai. Ya. Jadi kalau cikgu nampak di situ sebenarnya benda ini kalau cikgu ikut template itu saja, cikgu sudah pun terbimbing dengan cara menyediakan jawapan-jawapan yang cikgu perlukan. Jadi cikgu tidak perlu sudah guna pakai elemen-elemen yang lain sebab apa yang sudah dinyatakan di situ pun saya rasa sudah lebih memadai. Jadi panjang pendeknya hanya bergantung kepada cara kita menghuraikanlah. Ya. Tuan boleh tunjukkan responden ni nanti ya, mana sudah saya punya ni. Okey, sekejap mana dia punya. Mana sudah. Ini muka-muka responden saya. Mungkin bukan satu-satu cikgu tapi saya nyatakan dalam gambar begini. Ini muka-muka responden ni. Jadi kalau cikgu nampak kan muka dong tersenyum, bergembira begitu kan. Ini antara yang kita boleh nyatakan lah di dalam penulisan kita, masukkan ada cara dorang menggunakan bahan itu, adakah mereka rasa seronok? Jadi cikgu tengok muka-muka dorang. Seronok ke cikgu? Semua senyum-senyum, dapat coklat lagi. Senyum, masa menghabiskan presentation tu senyum. Jadi ini yang saya katakan sebagai bukan semestinya pra dan post test itu, tetapi merujuk kepada amalan intervensi itu dapat menghasilkan suasana yang macam mana? Gembira, dia happy atau tidak. Kalau cikgu kata diorang berpura-pura, itu
terpulanglah kepada cikgu punya tafsiran kan. Tapi kita ambil pada ketika diorang sedang memainkan benda itu ataupun sedang menggunakan bahan itu. Okey cikgu? Jadi saya layan dulu soalan lah. Okey. Boleh tuan sharekan contoh penulisan? InsyaAllah boleh Cikgu Janet. Boleh. Ini semua memang untuk kita share. Nanti saya akan masukkan di dalam grup Carnival itulah. Ya, Dr. Jun ingatkan saya pasal sharing bahan penulisan ni. Okey, lepas itu Cikgu Chin, oh ya, temu bual. Okey. Apakah jenis instrumen penilaian yang biasa digunakan dalam sesuatu inovasi untuk melihat keberkesanan kita? Okey, satu yang saya sebutkan tadi mungkin pre dan post test. Dan satu lagi mungkin pengamatan lah, pemerhatian, temu bual, ya. Mungkin kita boleh ambil gambar, ambil video, instrumen-instrumen yang melibatkan tahap kepuasan, tahap pengetahuan yang meningkat, banyak lagi lah. Ya, saya pun tidak pakai ke semua, tetapi saya ambil yang mana related. Ya, dan macam tuan-tuan puan-puan jugalah, bila masa mula-mula belajar dulu, saya ni jenis ikut juga. Orang tulis pre dan post test, saya pun ikutlah pre and post test. Ya. Okey. Baik, seterusnya kita lihat soalan Tuan Rusman. Bagaimanakah pula dengan font size, spacing apa semua? Oh, itu bergantung kepada penganjur juga Tuan Rusman. Kadang-kadang diorang minta font-font tertentu dan size-size tertentu. Tapi kebiasaannya memang standard. Minta Times Roman 12, spacing tu dalam langkau 1.5. Biasanya begitu. Ya. Tapi kalau ada yang minta secara khusus, dia akan letakkan benda itu di dalam kita punya syarat-syarat pertandingan lah. Ya, itu bergantung kepadanya. Maksudnya tidak salahkah kalau kita tunjuk muka respon? Tidak, cikgu. Ini memang untuk pembelajaran. Dia tidak ada any misjudgment tentang penyalahgunaan responden, tidak. Tapi kita jangan tulislah pula sudah tulis nama itu kita labelkan pula namanya, tidaklah. Bila kita dalam penulisan kita tulis pelajar 1, pelajar 2, pelajar 3, pelajar 4. Tapi bila kita tulis dalam bentuk-bentuk pelaporan bergambar, tidak mengapa kita buat begitu saja, tidak perlu diblurkan. Ya, bukan macam penjenayah pula nanti mau diblurkan muka diorang kan. Okey. Baik, literature review wajib buatkah? Tak ada cikgu literature review untuk inovasi. Yang ada ialah sinopsis saja. Literature review ini kita buat kajian tindakan konvensional. Jadi itu kita tidak buat dalam inovasi. Ya. Dalam inovasi kita buat simple saja. Jangan risaulah benda-benda yang kita tahu. Jadi jangan terlampau stres dengan macam kita buat kajian-kajian tindakan penulisan ilmiah. Ya. Okey, saya harap saya dapat membantu kawan-kawan berkaitan dengan inovasi ini. Okey, baik. Ada lagi sebelum saya tutup, saya ingin tunjukkan juga beberapa penulisan yang lain. Ini contohnya yang saya ambil daripada pensyarah cemerlang Kolej Kejuruteraan Kedah, Cikgu Inggeris. Dia buat satu tim, tengok dia punya tajuk. The 4 E's, jot to reflect. Simple kan? Dia tidak banyak, ada intro, ada project overview, semua elemen tadi dimasukkan. Ya. Objektif, before and after. Jadi kalau kita cakap apa itu inovasi, benda yang sama semua. The problems faced before the innovation, kita kena nyata the benefits of the innovation, dan ada gambar-gambar. Yang paling pentingnya ialah you must have a lots of pictures. Mesti. Jadi ini yang dia tunjuk. Cara penggunaan, cara impak, semua tu boleh dipakai. Ini semua, ini juga adalah merupakan testimoni dalam bentuk screenshot lah, gambar-gambar yang merujukkan kepada tahap kepuasan penggunaan inovasi itu. Okey. Baik, yang kedua ada lagi
Okey, yang ini. Tengok, block and reflect the learning journal. Simple saja. Ya. Jadi tajuk itu tidak perlu susah, objektif dia pun dia buat banyaklah. Jadi boleh jadi satu, boleh jadi banyak. Ada objektif khusus, kedudukan sebelum. Tengok semua sama kan? Masalah yang dihadapi, inovasi yang dilaksanakan, gambar-gambar, the same thing lah. Ini Kak Mas kita daripada pensyarah cemerlang di Kolej Kejuruteraan Kedah. Okey. Kajian tindakan itu saya tidak mau tunjuklah, saya cuma tunjukkan tadi secara penulisan itu saja. Ya. Okey. Jadi sedikit maklumat tambahan untuk tuan-tuan dan puan-puan. Jika tuan-tuan dan puan-puan ingin menambah added value pada masa akan datang kan. Jadi inilah yang saya buat dan saya sharekan juga dengan tuan-tuan dan puan. Bila kita buat inovatif, kita ikut pertandingan, biasanya sekarang pertandingan inovatif, it comes with a poster. Ada pertandingan poster. Jadi bolehlah belajar-belajar untuk buat poster. So maklumat-maklumat yang diceritakan di dalam penulisan tadi dimasukkan pula di dalam penulisan-penulisan poster begini. Jadi ada pula pertandingan yang separately-nya di antara penulisan inovasi itu dan satu lagi dibawa ke dalam pertandingan-pertandingan poster seperti ini. Jadi beginilah kejadiannya. Ini poster saya lah. Dan poster ini pernah memenangi anugerah platinum lah untuk pertandingan inovasi dan pertandingan poster di peringkat negeri. Negeri Sabah. Jadi tengok apa benda yang ada di dalam tu adalah semua bahan-bahan tuan-tuan dan puan. As simple as this lah. Jadi ini yang menyebabkan kita rasa seronok untuk untuk kita mencuba sesuatu yang baru. Terima kasih Cikgu Emma. Actually kita tidak ada kepakaran itu. Jadi kita minta tolong orang ni. Jadilah benda begitu. So banyaklah kita perlu kita belajar juga. Dari sikit-sikit, jadi banyak orang yang sangat baik hati bantu kita buat ni, bantu buat ini dan kita carilah kepakaran-kepakaran orang-orang itu. Kalau kita mau buat semua, kita tidak ada kepakaran-kepakaran itu juga. Okey, baik. Setakat di situ saya rasa jam pun sudah menunjukkan 9.30 malam. Jadi saya rasa saya patut berhenti dulu di situ kan. Kecuali tuan-tuan dan puan-puan ada soalan, jadi saya mintalah any comment, any penambahbaikan tuan-tuan dan puan-puan boleh tanyakan. Cikgu Melindo. Silakan. Minta maaf Tuan, mau sekadar bertanya. Ya. Mana yang sebaiknya dulu dijalankan kajian tindakan ataupun inovasi dulu? Okey. Baik. Kalau kita ada masalah, isu kan, kita bermula dengan satu reflektif yang mudah and then kita buat pembudayaan kajian tindakan. Kita mulakan dengan kajian tindakan. Kajian tindakan ni maknanya kita mencari bagaimana kita mau menyelesaikan masalah itu. Okey, jadi kita jot down a few notes apa-apa semua dan later on kita come dengan satu intervensi. Intervensi itu adalah satu inovasi. It develops after kita sudah bercerita tentang bagaimana kita menangani masalah itu. Isu itu perlu ditangani macam mana and it comes with a intervensi. Intervensinya ialah inovasi lah. So inovasi itu datang kemudian. Inovasi tidak boleh saya cakap datang secara tiba-tiba. Pop up. Tidak boleh. You tidak boleh masuk satu competition tiba-tiba datang satu inovasi yang tiba-tiba turun dari langit. Tidak. It comes mesti daripada satu isu dan isu itu mesti difikirkan secara mendalam dan daripada itu you boleh membuatkan dia satu kajian tindakan. So my say is buat satu kajian tindakan yang mudah and then develop dia menjadi satu inovasi. Okey cikgu? Okey, baik. Saya jawab dulu soalan Cikgu Clement. Ada soalan ni. Adakah inovasi kita ini wajib didaftar dalam IPO dulu sebelum menyertai pertandingan mana-mana? Tidak, Cikgu Rosman. Tidak. Tidak sama sekali. Ya, saya dulu pun ikut pertandingan inovasi ini. Hantam saja. Hantam saja. Pakai saja. Mana-mana yang boleh pakai. Tapi, Cikgu Rosman kena ingat satu benda. Idea yang baik
Kalau kita sebar begitu, tiba-tiba orang ambil Cikgu Rosman punya idea. Cikgu Rosman dah sakit hati kan? Itu mengelakkan daripada itu berlaku, Cikgu Rosman kena patentkan dia. Kena masuk pergi MyIPO dan daftarkan Cikgu Rosman punya idea. So orang lain tak boleh ambil sudah. Kalau orang lain kata, oh itu saya punya. Mana bukti? Saya punya registration number MyIPO. Jadi Cikgu Rosman boleh claim bahawa itu Cikgu Rosman punya. Mana tahu ada company-company yang berminat untuk mau bangunkan benda tu, Cikgu Rosman boleh pertimbangkan untuk hak cipta, idea cipta itu penting kan? Mana tahu tiba-tiba kan dia mau pakai, saya mau buat ini macam satu jari-jari alat geometri. Siapa dia punya pencipta? Oh, dapat lagi duit di situ kan, royalty itu kan. Jadi kita bukan pasal itulah, tapi maksud saya dari segi hak cipta itu kalau boleh dibuat, buat lagi bagus untuk mengapa to claim that you are the owner of that innovation. Ya, okay. Senang ke daftar di MyIPO? Yes, sekarang boleh pakai online ataupun boleh terus pergi kepada pejabatnya di KK. Saya mula-mula tak pandai dengan MyIPO ni, saya minta tolong kawan, jauh saya pergi ke Melaka. Jadi saya pergi minta tolong kawan di Melaka, Cikgu Asmidi tolong saya buat di sana. Dulu begitu. Tapi sekarang ni saya dengar macam adalah cara dia macam online boleh. Cerewet tu saya tak pasti Cikgu. Jadi Cikgu Janet kena tanya juga kawan-kawan yang sudah buat. Siapa yang tinggal di KK tu tempatnya di KK Times Square. Di belakang dekat dengan Gleneagles kan, kawasan-kawasan itu. Ya, bolehlah cari-cari di mana. Tengah gantung itu pendaftar. Betul tu. Betul. Dia punya prosedurnya sangat rumit lah. Ya. Mungkin sampai 2 minggu tu Cikgu. Kalau dulu saya lah. Ya. Okey. Okey Cikgu. Good luck Cikgu Janet. Okey, baik. Ada lagi? Tuan mau tanya. Ya, Cikgu Mariani. Silakan. Ya. Tuan saya mau tanya dong. Kalau macam kita buat inovasi kan, mana yang lebih baik? Kita mula daripada peringkat sekolah, lepas itu daerah, negeri, kebangsaan, atau terus pergi antara bangsa. Apa pendapat Tuan? Wah. Okey. Pada pendapat saya Cikgu, di mana Cikgu punya macam mana, how to say, the right time at the right place. Tiba-tiba Cikgu buat satu kan, tiba-tiba ada iklan melintas antara bangsa dulu. Cikgu cuba, tak ada masalah. Cikgu jangan rasa macam, aku ni daerah pun tak lepas lagi, tiba-tiba pergi antara bangsa. Jangan Cikgu, don't think like that. Hantar saja, cuba saja. Ya, buat saja. Kalau sudah pergi macam tu and then baliknya mungkin kurang berhasil ke apa, kita tengok apa pula yang kita mau tambah baik. Ataupun mungkin kalau Cikgu kata Cikgu buat, tiba-tiba daerah dulu datang. Anda apa? Ikut dulu daerah. Dan saya mau beritahu satu inovasi tidak sebenarnya terhad untuk satu pertandingan. Dia boleh pergi kepada beberapa pertandingan. Cumanya ada yang diprosidingkan dan ada yang tidak. Bila tidak diprosidingkan maksudnya tidak ada hak cipta penulisan di situ. Jadi Cikgu boleh ikut yang mana-mana saya rasa yang bersesuaian Cikgu. Dia tidak ada kata mesti daerah dulu, mesti yang kecil-kecil dulu. Jangan. Kalau yang melintas tu ikan jerung antara bangsa terus, you have the chance, pergi, go for it. Tak semestinya Cikgu tunggu Cikgu punya peluang selepas daripada daerah ke negeri ke kebangsaan. Tidak semestinya. It doesn't mean that you have to go to step by step begitu. Okey Cikgu Mariani. Iya, satu lagi Tuan. Sekiranya inovasi kita ini kan sudah sampai dari maksudnya segala peringkat lah sehingga antara bangsa. Jadi adakah inovasi kita tuh berhenti setakat itu atau kita buat penambahbaikan demi penambahbaikan yang boleh diadaptasi merentasi kurikulum dan kita pertandingkan lagi atau kita buat lagi inovasi yang lain lah. Okey, baik. Orang yang buat inovasi sejak faham betapa siksanya mau menghasilkan satu idea itu. Jadi kalau kita ni kan jenis yang cepat buat inovasi sebab kita kreatif, itu baguslah. Tapi kalau macam saya
Jadi apa yang saya buat Cikgu Marian ni, daripada saya punya sesiku kulat itu, saya kaji balik, saya buat apa dia punya kelemahan apa semua, tiba-tiba it comes dengan satu inovasi yang baru, hasil daripada inovasi yang pertama. Sesiku kulat yang pertama, tiba-tiba dia datang yang kedua, sesiku kulat plus, I boleh pasti A. So, the development, the evolvement of the inovasi is already there. Jadi kadang-kadang cikgu kata, oh macam susah mau memikirkan nama lagi. It can goes to sesiku kulat 1.0, sesiku kulat 2.0, 3.0 dengan penambahbaikan. Boleh. So dia tidak semestinya berhenti di situ. Ya, betul Tuan. Sebab kalau yang saya tengok kan peringkat antarabangsa dia kata mesti sekurang-kurangnya ada 30% penambahbaikan kepada inovasi kita. Betul. Yes, betul. Sebab itu saya cakap tadi kan, bila kita ambil orang punya inovasi, kita tambah baik, kita tonjolkan kelebihan kita, kelebihan ke dalam sasaran kita, menyelesaikan masalah kita, it can be a new inovasi juga. Tak semestinya kita pakai apa orang tu punya bulat-bulat. Kan? Begitu. So, congratulations Cikgu Marian ni. Terima kasih Tuan. Okay, good. Okay, ada lagi? Baik. Kalau tidak ada, now it's 9:42. Saya memohon maaf dan ampun sekali lagi, cakap yang di hujung-hujung ni macam dah sudah formality dia kan. Sembang pun memang sembang santai sudah kan. Jadi saya berharap apa juga bentuk perkongsian pada malam ini tidak disalah ertikan sebab apa yang datang itu hanyalah merupakan amalan yang saya buat selama mana saya mengikuti inovasi dan apa yang saya tulis pun begitu juga. So tidak ada betul dan salahnya dan tidak ada perbandingannya dengan mereka yang mungkin membuat inovasi yang lebih baik daripada saya. Dan untuk itu saya memohon ampun dan maaflah jika ada sebarang kekurangan, kesilapan dan kekilafan kata sepanjang saya mengendalikan sharing pada malam ini. Dan saya harap tuan-tuan dan puan-puan mendapat manfaat lah ya, tidak banyak sedikit, dan kita sama-sama memajukan bidang pendidikan ini dengan warna-warni inovasi yang lebih berdaya saing dan kompetitif lah pada masa akan datang. Okey, itu saja untuk malam ni. Back to you Cikgu Clement. Okay, terima kasih Tuan Haji. Saya harap semua dapat mendengar dan faham dengan presentation yang telah dibuat oleh Tuan Haji Hamid. Jadi saya harap kepada yang baru berjinak-jinak dalam dunia inovasi atau kajian tindakan ni, sekarang ni dia punya minat itu makin dia punya minat tu macam bunga yang makin mekar lah. Okey. Jadi yang sudah ada inovasi itu teruskan perbaiki ataupun buatlah inovasi yang baru, menjadikan inovasi ataupun kajian tindakan ini budaya dan seterusnya dapat membawa rakan-rakan yang lain untuk terus berinovasi ataupun melakukan kajian tindakan dalam sebagai budaya lah, sebagai budaya. Okey, jadi sebelum kita menamatkan kita punya sembang berisi pada malam ini, mungkin boleh buka kamera. Siapa yang mau buka kamera? Saya mau ambil gambar bersama-sama. Okey. Jadi okey, saya kira 1, 2, 3. Okey. Jadi terima kasih semua pada malam ini. Kita telah berjaya melaksanakan satu sembang berisi yang saya rasa dapat menjawab persoalan-persoalan berkenaan dengan penulisan. Jadi saya harap semua dapat dapat menggunakan ilmu yang disampaikan oleh Tuan Haji Hamid dan boleh digunakan dalam melaksanakan ataupun membuat kajian tindakan atau inovasi. Dari pihak penganjur PPD Sandakan,
Saya mengucapkan ribuan terima kasih, maaf terhadap sebarang kekurangan, sebab manusia memang ada kekurangan, yang terbaik itu hanyalah daripada Allah. Okey, sekian, terima kasih. Selamat malam semua. Assalamualaikum.